jadi hari ini kita akan sama santai lah. Satu topik yang bagi saya amat menarik lah untuk dikupaskan. Okey, nak tahu topik apa? Okay, jadi hari ini kita akan bersama salah seorang guru. Okey, yang mana guru ni merupakan guru matematik yang mengajar untuk subjek SPM 2020. Batch 2020. Okay, jadi hari ini kita akan borak lah santai bersama beliau. Okay, dan kita akan dengar perkongsian daripada beliau berkaitan dengan batch yang bagi saya sangat istimewa ataupun dikenali sebagai batch Promax. Itu sekejap lagi kita akan kupas secara mendalam bersama dengan cikgu kita ni. Okay, kita perkenalkan Okay. Cikgu Rashid. Okay, handsome tuannya. Okay. Baik, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Okay, cikgu Rashid di talian sekarang. Okay, baik, insyaAllah hari ini kita akan teruskan untuk topik kita. Cikgu Rashid boleh Okay, boleh insyaAllah. Kita akan sama santai lah berkaitan dengan topik yang boleh dikatakan hangat lah untuk masa sekarang ni. Okay, yang mana kita akan fokus berkaitan dengan murid yang akan menduduki ujian esok kan, Rashid kan? Ya betul. Esok, iaitu SPM. Sepatutnya dia orang dah buat selama kan, tapi terpaksa ditunda sampailah hari ni. Okay, 22 hari bulan barulah akan diteruskan lah. Okey, baik cikgu, boleh perkenalkan sedikit latar belakang cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Farid kita, YouTubers yang berjaya insyaAllah, sahabat saya. Jadi sebelum tu saya nak tanya juga, sahabat saya sihat Sihat insyaAllah, sihat. InsyaAllah, okey. Okey, saya, nama saya nama diberi Abdul Rashid bin Muhammad. Mengajar matematik SPM sejak daripada 2010 lah, jangkaannya lebih kurang tahun yang ke-10 saya mengajar SPM. Saya baru 14 tahun mengajar, tapi SPM lagi barulah 10 tahun. Okey, tapi pengalaman itu berdasarkan sejarah-sejarah sebelum ni lah. Okey, jadi saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Johor, sekolah yang agak special juga. Dalam Malaysia ni cuma ada 5 je sekarang ni. Jadi itulah sedikit tentang diri saya kot. Okey, jadi berapa tahun mengajar? Saya tahun ni sebenarnya kalau ikut tahun 2021 ni tahun yang ke-15 lah. Tahun ke-15? Okey. Saya nak tanyalah cikgu, berdepan dengan murid-murid yang untuk batch 2020 ni macam mana? Yang pertamanya, satu yang saudara Farid sebut tadi, batch yang istimewa pada saya memang sangat istimewa lah. Istimewa dalam banyak konteks, sebenarnya satu cabaran yang hebat bagi mereka. Saya sebenarnya pun saya kena salute dekat mereka ni lah, sebab kita pun tak pernah rasa macam mana diorang rasa. Bila mana sepatutnya kita ambil SPM pada ketika usia 17 tahun di hujung tahun kan, sesi persekolahan, tapi hari ni mereka kena hadir sekolah pada usia 18 tahun kan, kena balik semula ke sekolah untuk mengambil SPM, yang mana satu sijil, satu pengiktirafan terakhir dalam sesi persekolahan, satu perkara yang akan dibawa sampai bila-bila, sampai ke anak cucu. Satu sijil yang akan dibawa ke mana-mana, ke peringkat yang tertinggi sampai ke master PhD pun masih menggunakan SPM. Walaupun kita tengok macam sebenarnya SPM je, tapi sebenarnya SPM tu adalah satu benda yang sangat-sangat bermakna lah. Jadi kalau kita nak tengok cabaran saya tengok mereka yang betul-betul sanggup balik ke sekolah, teruskan sesi persekolahan, teruskan kelas PDPR, kelas online. Ada yang sanggup ambil tuition dekat luar, maksudnya kelas tuition online, semata-mata untuk mengulang kaji, memantapkan pengetahuan sepanjang sesi PDPR, sepanjang PKP, yang peringkat awalnya tu kita jangkakan, kita tak jangka lah begini lama kan. Tapi mereka terus harungi. Cuba kita ambil kira yang
yang datang daripada latar belakang keluarga yang kurang berkemampuan. Kalau kita tengok ada yang sanggup selepas PKP2 ada yang bekerja untuk bantu keluarga kan. Itu pun cabaran, macam mana dia nak belajar, nak teruskan sesi persekolahan kan. Tapi harap-harapnya mereka akan kembali untuk mengambil SPM, teruskan untuk menggapai untuk mengenggam segulung sijil lah sijil SPM ni dengan baiklah. Jadi kalau nak kata cabaran ni memang agak berat. Kalau diberi pilihan, kita pun takkan sanggup nak ambil lah kan cabaran macam ni. Hanya bersekolah beberapa bulan, kemudian balik bercuti, ni balik semula untuk mengulang gaji dalam masa beberapa tempoh je untuk mengambil peperiksaan sebenar SPM. Saya nampak ini satu cabaran bukan pada murid saja, tapi pada semua guru jugalah dan juga ibu bapa kan. Semua orang akan menghadapi pelbagai masalah lah yang mereka dah lalui. Yalah. Okey, dari segi kelas online macam mana? Cikgu Rashid tengok sekarang okey tak? Murid-murid yang join kelas online? Setakat saya yang join kelas online, kita kena pelbagaikan lah sebagai seorang guru. Kita kena banyak kaedah kepelbagaian kan. Tak semestinya kita bersemuka, kita ber-Google Meet kan. Kita hantar video tu adalah kita anggap tu satu cara pendekatan kita yang terbaik. Sebenarnya mungkin ada cikgu yang bagi hands on, mungkin ambil gambar kan, tunjuk dengan anak murid dia, lepas tu ada penerangan sesi audio pun boleh jadi satu bahan pembelajaran secara maya kan. Jadi pelbagai kaedah, saya percaya cikgu-cikgu kat Malaysia ni ramai cikgu yang hebat kan, ramai cikgu yang banyak pendekatan, tapi kita kena ambil kira skop klien kita lah. Bila murid kita berlatar belakangkan keluarga yang kurang berkemampuan, mungkin tak semua boleh survive dengan kaedah internet kan. Tapi macam mana kita nak approach mereka, macam saya pun sepanjang sesi PDPR, ada yang dapat join, ada yang tak dapat join, tapi kita buat satu group Telegram. Saya percaya mereka ada handphone, tak ada pun mak ayah mereka ada handphone untuk kita hubungi. Jadi kita update dalam tu. Kita update dalam apa masalah yang mereka hadapi. Contohnya mereka tak boleh hadiri kelas online, hari ni cikgu buat kelas online, tak boleh nak join. Okey, tak apa. Cikgu bekalkan dengan latihan dan ada sedikit mungkin nota ataupun pautan YouTube daripada ramai guru-guru cemerlang Malaysia ni yang berkongsi. So yang kita boleh ambil sebagai satu bahan bantu kita bagi untuk dia mengulang kaji sendiri sebab kekangan kan. Jadi bila ada sebarang masalah boleh terus call kita. Dan kita, pada saya lah, macam saya akan jawablah panggilan siapa pun kan, anak murid kita. Daripada masa pun kita tak tentu sebenarnya. As long kalau dia nak belajar, dia nak tahu, dia nak tanya, kita kena bantulah. Ada tak ni Cikgu Rashid pengalaman, ada pengalaman manis lah masa kelas online ada? Semua okey? Pengalaman manis manis okey. Yang pahit kelas online. Satu gelagat yang kita nampak je lah kan. Kadang-kadang yelah ada. Mungkin rumah mereka adik-adik pun ramai kan. Jadi dia tengah belajar dengan kita, tiba-tiba dengan suara kan. Ada yang tengah bagi adik dia susu lah, yang tolong sambil-sambil. Jadi kadang kita tengok bukan cikgu je tau mengajar sambil menyusukan anak tau. Tapi ada anak-anak murid yang belajar sambil menyusukan adik. Jadi kadang kita tengok macam seronok juga kan. Yelah, kita dapat tengok reaksi kan sambil tu, ni adik saya kan, ni yelah adik-adik kita kan. Jadi kita pun secara tak langsung saya pun ni anak saya kan. Jadi dalam kita kena selitkan sedikit unsur-unsur yang boleh membawa kita ni ada satu hubungan yang baik lah. Okay. Seronok jugalah bila kita tengok kan. Cuma kita tak dapat face to face. Jadi kita anggapkan laman maya ni sebagai satu laman untuk kita sharing. Bukan kata ilmu matematik saja, ilmu persekolahan saja, tapi mungkin banyak benda yang kita boleh berkongsi lah. Dan saya percaya ramai murid, ramai ibu bapa, ramai juga cikgu yang sejak berlakunya sesi PDPR ni kan, banyak yang kita upgrade tau. Banyak yang kita dah dapat upgrade dari segi ilmu, dari segi konten, dari segi gadget kan, dari segi kaedah, macam-macam kot. Saya rasa ramai yang dah lebih orang kata apa, ke depan. Dan apa yang saya nampak berkemungkinan selepas ni, kalau kelas tuition pun berjalan secara online selepas ni lah.
Berkemungkinan besar. Sebab apa? Parent dah nampak saluran-saluran mana yang perlu dibimbing anak-anak mereka, mana cikgu-cikgu yang boleh dirujuk, yang boleh Betul-betul. kan dia ikutlah mana-mana saluran-saluran yang ada kan. Tapi saya percayalah benda tu akan jadi satu trend lah lepas ni. Okey, kalau boleh cikgu Rashid share contoh untuk matematik ni, bagi saya ni memang payah jugalah kan. Macam mana kita nak ajar, cikgu Rashid ajar matematik tu melalui kelas online. Sepatutnya kena kalau bersemuka ni lebih kata apa? Aura dia lain sikit lah. Ada cara cikgu Rashid tu sendiri kan ada untuk murid-murid ni lah yang Pro Max ni. Itu memang susah juga sebenarnya bila kita dalam maya ni kan. Tapi betul. Sebenarnya bila contoh kita belajar dalam maya ni, ada benda yang kita boleh terus bagi link ataupun kita boleh Google terus kan. Okey. Kalau awak tak tahu, awak cuba tengok yang ni. Kita bagilah link dekat ruangan chatting. Jadi dia sebenarnya lebih memudahkan dan dia lebih open sebenarnya. Cumanya kita penerangan tu susah sebab kita tak nampak. Ada sekarang pelajar yang tak nak tunjuk muka kan. Jadi kita tak nampak. Lepas tu kalau kelas tu ramai kan, macam mana kita nak pantau semua? Dan saya percaya ada bukan semua dapat fokus 100% kan. Tapi at least PDPR ni pun sebenarnya macam saya sendirilah kan. Kita pun akan pilih topik-topik yang mudah. Bukan topik-topik yang terlalu kompleks untuk kita ketengahkan dalam PDPR. Sebab kita rasa benda tu perlu disemuka juga. Nak tunjukkan contoh, nak kaitkan kan. Tapi matematik ni satu yang paling seronok adalah dia real life situation lah. Dia berkait dengan kehidupan seharian kita. Kalau saudara Fak Farid kata matematik ni ialah suatu benda yang susah. Zaman kita belajar dulu memang kita rasa juga mat ni kan. Payah. Cuba kita tengok anak-anak SPM kita yang bakal menduduki SPM pada 2021 pula. Maksudnya budak SPM tahun ni yang mana menggunakan kurikulum baru KSSM. Kan? KSSM yang start daripada form 1, ni murid-murid ni dah sampai ke form 5. Mereka adalah batch pertama yang akan menduduki SPM KSSM. Content dan juga syllabus untuk syllabus yang baru. Pada saya dia lebih real life situation dan dia lebih mencabar. Contoh saudara Pak Farid saudara Pak Farid ada bayar cukai tak? Cukai pendapatan? Bayar kan? Okey. Itu contoh pertama. Yang kedua, saudara Pak Farid ada ambil apa-apa insurans tak untuk diri sendiri? Ada. Okey, sejak bila saudara Pak Farid tahu kepentingan mengambil insurans? Bila tahu dan bila kita boleh rasa nak ambil insurans? Insurans sebab kita rasa diri kita ni berisiko lah kan? Betul. Kebanyakan kita ni bila kita dah bekerja, betul? Bekerja lah, masa bekerja tu kita berisiko. Kita dah bekerja, baru kita tahu penting juga ambil insurans ni kan. Okay, tapi silibus baru KSSM 3-5 dah ada subjek, dah ada bab insurans, dah ada bab percukaian. Dan untuk format baru KSSM, saya tak kata saya hebat lah, tapi saya terlibat lah juga dalam saya ditaklimatkan jugalah berkenaan dengan format KSSM baru untuk persiapan tahun ni punya soalan peringkat sekolah kan, peringkat daerah. Jadi bila kita tengok kita ditaklimatkan, kaedah membuat soalan tu sendiri pun dah sangat berbeza dengan yang tahun-tahun sebelum ni. Sebab ada soalan KSSM tu mesti meliputi 40% bidang kewangan. Kalau kita tengok syllabus form 3, mereka dah belajar isu hartanah, jual beli hartanah. Form 3. Jadi bila form 4 pergi pada pengurusan kewangan, pada insurans, pada percukaian. Jadi bila SPM, soalan tu mesti 40% melibatkan kewangan. Sebab tu saya kata tadi, real life situation. Dan saya pesan pada anak-anak murid SPM tahun 2020 ni, yang tertangguh SPM-nya ni, jangan berangan nak tampal paper. Apa? Jangan berangan? Nak tampal. Maksud saya, jangan sampai menyusahkan diri awak terpaksa tampal SPM awak. Jangan berangan. Maksud saya, minta jauh lah, tak payah. Biar ambil SPM sekali. Sebab awak punya cabaran lebih besar nanti. Sebab format SPM dan format SPM baru.
Oh, okey. Bila buat tanpa SPM awak nak ambil, orang kata tak apalah. Mungkin ada pelajar yang lambat sedar, dia kata tak apa, lagi 3-4 tahun kita boleh ambil SPM balik. Mungkin ada orang yang cakap macam tu. Kan? Tapi kena ingat satu, tak sama macam kita belajar dulu. Sebab dia dah menggunakan silibus baru. Dia lebih mencabar, lebih mendalam, lebih banyak benda yang dia kena tahu. Okey. Cabaran untuk anak-anak tahun ni, buat yang terbaik, habiskan je. Jangan nak ulang-ulang. Jangan, tu saya kata tadi, jangan berangan nak tampal SPM. Tak payah. Ambil sekali, terus yang terbaik. Selesaikan. Habiskan terus. Selesaikan terus. Itulah kan. Okey, macam mana Cik Rashid tengok dari segi dari sudut positif lah kan. Kalau kita tengok untuk batch dia orang ni, kebanyakan dia orang ni, dia orang dah macam kalau boleh gagal tu gagal lah kan, asalkan dah boleh jawab. Sebenarnya kita nak tengok kalau boleh dia orang ni ada semangat lagi lah kan Rashid kan. Macam mana dia tengok dari sudut positif, walaupun dia orang untuk tahun ni baru nak exam sepatutnya tahun lepas lagi kan. Yalah, memang kalau kita fikir mungkin ada setengah pelajar kata, ada parent juga pun yang bercakap kan, mungkin dah lah tak apalah, habis je lah SPM ni kan, nak tangguh-tangguh lagi sampai bila. Tapi saya percaya kerajaan ada perancangan yang terbaik lah untuk semua. Jadi dia dah susun, dah kaji. Kita dah tengok mungkin ada hikmah di sebalik yang kita tak nampak. Macam mana SPM tu boleh tertangguh 2 kali untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak ni untuk terus mula kaji, mendapatkan khidmat bakti daripada guru-guru sekolah, daripada mungkin pusat-pusat sosial, rakan-rakan untuk menambah ilmu. Dan juga ni lah, saya percaya memang ramai yang kata tak apalah kan, apa nak jadi pun jadilah kita SPM, jawab je lah kan, kata kan. Tapi jawab je lah. Tapi InsyaAllah lah, jangan orang kata, janganlah sampai kita pasrah, orang kata kan. Macam seolah-olah kita dah lantak lah kan. Macam kita sampai tak nak berusaha, tu silap lah pada saya kan. Sebab macam saya cakap tadi, SPM ni sekali kan, esok kalau saudara Fak Farid dah ada cucu pun kan, kalau tanya Atuk SPM dapat apa, orang tak tanya Atuk PMR dapat apa, ataupun PT3 dapat apa, betul? Mereka akan tanya Atuk dulu, Atuk dulu SPM, Atuk pun boleh cakap Atuk SPM, Mat dulu A. Yang lain jangan tanya lah. Tapi kalau saudara Pak Farid kan, mungkin bersarap kan. Yang lain jangan tanya kan. Mungkin, yang lain jadi kita kena ingat satu sijil SPM ni adalah satu sijil yang sangat bernilai dalam Malaysia ni. Kita akan bawa sampai bila-bila. Jadi janganlah sampai kita pasrah, kita kata biarlah kan. Jawab je lah kan. Sebenarnya pada saya, kita usaha dulu sampai ke titisan terakhir. Kita buat dulu. Daripada positif dia, kita buat dulu, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita tengok kan, kalau dulu orang kata tahun ni grade turun lah agaknya kan. Macam-macam kan spekulasi yang wujud kan. Tahun ni agaknya macam mana kan. Tapi kita berserah. Kita buat dulu. Kita buat part kita. Kita tak payah sibuk part lembaga pemeriksaan ke kan, part kementerian ke, itu bukan urusan kita. Yang penting kita buat, kita jawab. Part kita selesaikan. Bukan kata kita terus berserah lepas tu kita tak usaha, tu silap lah kan. Positif dia adalah kita buat dulu. Kita buat dulu. Macam kita lah contoh kita ada masalah. Dan kita ada masalah, kita tak boleh siapkan latihan. Kan, kalau macam jiwa seorang guru lah. Contoh murid tu datang jumpa, cikgu saya tak sempat siap latihan ni, ada beberapa alasan yang waras lah, yang logik, yang kita boleh pertimbangkan. Kita sebagai seorang manusia, insan, kita pun ada nilai-nilai peri kemanusiaan yang dalam diri kita. So kita akan fikir, rational dan reliable dia kan, apa yang dia bagi, yang dia minta ni kan. Tapi kalau dalam situasi sekarang ni, satu Malaysia, bukan awak seorang. Satu Malaysia akan hadap benda yang sama. Kan? Jadi itu saya kata tadi, kita buat je dulu yang terbaik. Selebihnya tu kita serahkanlah kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Mereka tahulah apa mereka nak buat selepas ni, macam mana nak. Kan? Mungkin kita tak tahu. Dari segi grading, dari segi apa kita tak tahu. Kita berserah. Yang penting kita buat part kita. Kalau contoh ada orang kata dengan saya, tahun ni grade mungkin turun lah. Okey, kalau grade turun,
grade turun, rezeki lah. Betul? Tapi kalau awak tak usaha, grade turun pun tak guna. Kalau tak, memang dah pasrah, lantaklah, jawab je lah kan. Dia tak ambil kira dah. Kan, apa, nak jadi apa jadilah. Tapi tak usaha. Lagi sia-sia. Baik kita usaha dulu. Kita buat dulu yang terbaik. Kalau kita rasa kita dah habis baik dah, Tuhan pun tak zalim dengan kita. Kan? Baik kita dah usaha, kita akan dapat, insyaAllah. Tu saya percayalah benda-benda macam tu. Okey, jadi untuk matematik sendirilah kan, kalau yang senang-senang, okay. Kalau yang topik yang payah ada tips untuk takhir kan, esok nak exam dia yang cikgu nak share tips-tips untuk matematik, ada. Biasa kalau kena jawab yang soalan bocor ke. Soalan bocor kepala saya ni. Ada berkongsi ada gitu. Betul. Untuk nak jawab paper mat mat bila? Mat 1/3. Oh, okey, 1/3. Ada je boleh share sikit. Okey, sebenarnya macam ni. Untuk tempoh-tempoh macam ni, sebenarnya start daripada murid balik, macam saya sekolah asrama penuh. Kan, bila murid balik kat asrama je, dan sekolah harian biasa pun, saya percaya cikgu-cikgu pun dah susun apa yang dia nak bagi pada anak murid dia mengikut kemampuan anak murid masing-masing. So kalau kita kata soalan tu susah, kita tengok sepanjang PDPR, konten yang pelajar hantar, respon yang kita dapat, kan, dan kita macam kami di sekolah seni, kita ada sediakan modul. Kan, modul tu kita bagi suruh murid-murid buat. And first day mereka balik kat asrama, kebetulan saya bertugas masa hari mereka balik tu. Bila jumpa je dengan budak ni, saya tanya, modul macam mana? Okey. Okey sir, okey tu double meaning lah, okey. Okay, tapi tak apa, dalam modul tu kita ada bagi beberapa topik dan juga beberapa set soalan SPM sebenar. Contoh-contoh soalan trial negeri-negeri lain dan sebagainya. Banyak dalam 100 slide. Itu apa yang saya buat lah. Okay, jadi bila kita bagi, kita faham. Bila pelajar ni kata, okey tu maksudnya kita tahu ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. So bila kita masuk je dalam kelas, kita akan tengok dulu. Okay, modul tu sekarang ni daripada topical ni, yang mana yang tak boleh buat? Okay. Alhamdulillah, kelas saya bila saya tanya, topikal awal tu, bertopik tu, semua buat. Semua dapat siapkan. Saya bagi ruang lagi. Okey, tak apa. Untuk sesi kali ni, kita akan fokus topik 1, topik 2. Esok topik 3, topik 4, kita langkaukan. So, mereka ada masa lagi untuk buat persiapan, untuk study balik. Sebab besok kita bincang tu, kita terus nak mantapkan. Bila kita tengok soalan-soalan yang susah, bab-bab yang susah kan, contohlah, luas di bawah graf. Tak semua yang boleh buat. Okay. Bila kita sampai pada topikal tu je, kita akan tengok, oh, ramai pelajar surrender. Okay. Bila ramai pelajar surrender, kita macam saya akan cuba bagi daripada 6 markah, at least 3 awak kena curi kat situ. Awak jangan biarkan soalan tu kosong terus. Sebab dia soalan wajib. 3 awak curi. Kita susunkan. Macam saya susunkan. Okay, awak punya PTR berapa? 80, contoh 80, 70 lah, 70 kita ambil 70. PTR awak 70. Macam mana awak nak dapat 70? Kalau saya akan ajarlah anak murid saya, at least paper 1 awak kena dapat berapa, paper 2 dekat mana yang awak perlu dapat berapa, dan macam mana nak dapat markah 70. So bila soalan yang susah tu, kadang-kadang kita cakap dengan murid ni, tak apa, awak abaikan, tapi bukan biarkan kosong. Bukan kosong semua, bukan pasrah semua orang kata. Berapa awak boleh curi daripada sini? Berapa awak boleh ambil lah, curi tak sedap. Berapa awak boleh kutip daripada sini? Daripada 6, takkan awak tak boleh ambil 2 at least. Tu soalan susah. Kalau mereka dah memang tak boleh nak ulang kaji, nampak dah terlalu compact. Tapi kalau mereka kata, cikgu saya ni boleh buat lagi tapi saya macam dah tak ingat. Okay, kita boleh tolong guide untuk usaha lagi. Sampai orang kata, sampai titisan terakhir. Selagi mana sampai kelas yang terakhir. Macam matematik ni 1/3 kan. Minggu ni BM, BI sejarah. So weekend tu ada masa lagi. Untuk budak asrama kami masih ada lagi peluang untuk bersama. Kan? Tapi takkanlah kita nak ajar macam awal-awal dulu nak ajar terangkan satu-satu. No. Kita akan go through, okay, mana masalah-masalah yang stuck, yang tak boleh nak diselesaikan. Ataupun macam ingat-ingat lupa. Ataupun dah buat, maksudnya bukan ajar daripada A. Mungkin dekat
dekat J, dekat K tu kat mana yang kita nak sambung dia sampai ke Z. Ataupun dia boleh sambung sampai mana. At least, itu saya kata tadi. Daripada 6, awak at least curi 2 atau 3. Ambil dapatkan 3 markah. Kalau contoh soalan tu markah ada 12. Okay, tak boleh, memang tak boleh. At least dapatkan 6. 6 markah daripada 12. Untuk soalan susah lah. Saya macam kertas 1 contohnya. 40 markah. Kita pun tahu. 40 markah ni 20 soalan mudah, 12 soalan sederhana, 8 soalan susah. Soalan mudah 20 mesti awak skor. Kalau untuk pelajar dapat A, mesti dapat 30 soalan objektif. 30. 20 soalan mudah. 12 soalan sederhana. Daripada 12 soalan sederhana, 10 awak ambil. 30 cukup untuk dapat A. Tapi kertas 2 awak kena kuat. Itu antara contoh lah yang saya bagi. Maksudnya kita kena bagi pelajar untuk soalan-soalan yang memang susah dan mereka tak boleh buat. Kalau soalan pilihan, tinggalkan. Tapi kalau kena pastikanlah soalan-soalan lain yang pilihan lain tu dia boleh jawab dengan baik. Itu cara saya lah. Kan? Tapi mungkin cikgu lain lah cara dia kan. Tapi kita tengok macam ni. Jangan kita streskan kepala murid. Tak, ini awak tak boleh buat, mesti boleh buat. Kita macam saya, 5 soalan pilihan, ada 5 soalan pilihan, pilih. Saya akan respon pada pelajar, 5-5-4 tu saya akan bagi. Awak nak pilih yang mana? Awak yang tentukan siapa susah, siapa senang. Bukan saya. Awak, sebab pemikiran kita tak sama kan, saudara dapat balik kan? Kalau kita sama nanti, susah pula kan? Sama, susah juga ni. Nampak. Jadi kita masing-masing kaedah berbeza kan. Kita punya pemikiran berbeza kan. Mungkin ada pelajar dia kata ni senang, yang ni susah. Kita ikut. Kalau saya suka ikut murid lah. Saya tak suka ikut diri saya. Macam satu soalan, mereka kata ada pelajar buat macam ni, ada pelajar buat macam ni, ada pelajar buat macam ni. Macam kita dulu belajar kat sekolah. Kalau kita cakap macam ni, cikgu kata tak, kena ikut cara macam ni lah. Inilah cara jawapan ni, tak ada cara lain. Kita pun akan jadi down. Macam kita tengok budak-budak pelajar yang pandai-pandai lagi lah kan. Macam-macam kaedah dia akan keluar. Takkan kita sebagai guru, awak ni dapat ni macam mana? Tak logik ni, awak main letak. Kita tak boleh, orang kata apa, predict murid kita dengan kaedah macam tu. Seolah-olah macam dia tak tahu apa-apa. Sedangkan dia boleh dapat jawapan yang sama. Kalau saya bagi ruang dulu. Kita bagi ruang, dia terangkan kat depan. Kita tengok. Dan dalam masa sama, kita moderator. Kita sebagai pemudah cara. Kita tengok, kita compile. Kita buka sesi soal jawab. Cuba kita tengok macam mana dia boleh dapat. Dan yang lain soal. Kadang-kadang kita pun dapat ilmu daripada murid. Tapi kenapa kita nak letak ego kita kat atas? Jadi kadang-kadang, dan dalam masa sama, murid tu, bila mana dia terangkan, kawan-kawan dia lebih mudah menerima daripada kita terangkan. Jadi kita kena, kepelbagaian tu pada saya penting lah. Jadi bila berfokus pun biar mereka bincang sama mereka, buat study group kan. Discuss mana yang dia rasa boleh, mana dia rasa tak boleh. Kalau macam sebelum-sebelum ni pun pelajar yang agak lemah, yang agak stres dalam matematik ni, kita takkan nak bagi bab-bab ni susah sebagai pilihan untuk mereka jawab. So kita kena susunkan. Kalau saudara Fak Farid tanya saya soalan yang susah tu nak tackle macam mana, sebenarnya kita tackle ikut murid tu sendiri. Sejauh mana murid tu boleh tackle soalan tu. Kalau dia rasa tak boleh, kita jangan pressure dia. Sebab ni bukan masa untuk kita nak pressure dia. Masa dia adalah kalau macam contoh sebelum berlakunya COVID. Daripada awal kita drill. Kita bagi itu kita boleh pressure. Bila kita buat ujian satu, kita buat peperiksaan pertengahan tahun, kita nampak asyik bab ni je salah, kita buat analisis. Macam saya biasa saya suruh anak murid saya buat analisis. Awak biasa salah soalan nombor berapa? Ujian 1 salah soalan nombor 3. Ujian setengah tahun pun salah soalan nombor 3. Betul, kebetulan bab yang sama. Kita analisis tu ikut bab. Bab persamaan kuadratik daripada ujian 1 salah, setengah tahun salah. Awak lemah bab ni. Sebelum trial, push lagi. Kita dah push lagi. Sampai trial. Dah lepas trial, kita dah tak boleh push. Maksudnya mungkin dia tak boleh nak terima satu benda yang konkret. Kita kena akuilah benda tu. Cuma bila mana dia bertanya, dia nak usaha, kita kena bantu. Tapi kita tak boleh pressure. Kita pressure. Mungkin dia memang dah tak boleh. Tak boleh paksa. Kalau tanya saya, cuba kita bagi tahu. Minimum tengok ETR awak
berapa yang awak patut dapat, kat mana awak nak skor. Kita bantu dia kat situ. Tapi ada juga murid, saya rasa saudara Pak Warid mungkin ada pengalaman. Murid akan tanya, ETR ni siapa yang letak? Kenapa jadi macam ni? Kan? Oh, habis saya dah letak 60 ni, saya tak boleh dapat A ke? Kita nak kena pandai juga jawab tu. Kalau letak 60 ni, kena pula masa hari akademik jumpa dengan parent kan. Parent pun tanya, ni kenapa anak saya ni 60 ni siapa yang letak? Sedangkan kita letak tu berdasarkan rekod dia yang lepas. TOV dia yang lepas. Maka akhir tahun dia tahun lepas. Jadi berapa jangkaan kita targetkan murid ni untuk naik? Kita letak 60 contoh. Markah dulu dia 45. Kita letak dia 60. Untuk kita letak tu sekadar orang kata pun motivasi dia. Yang pertamanya untuk kita lah. Kita nak guide ni daripada 45 mesti ke 60. Itu sebagai kita punya cikgu punya cabaran lah. Dan budak ni pula dia bukan faham, oh aku dapat 60 je, lebih tak boleh. Bukan macam tu. 60 tu minimum untuk dia. Dia boleh sampai 80, bagus lah. Sebab kita bawa daripada markah TOV dia. Bukan kita letak 60, tu 60 lah kan. Benda ni kena jelaskan lah. Mungkin parent pun tak faham, ada setengah mungkin approach kita pada murid pun murid tak jelas kan. Jadi murid sekarang berani kan, dia boleh tanya terus, kenapa kan. Saya cakap senang kan. Saya letak 70, kalau boleh dapat 85, awak lah yang anjakan paradigma yang paling banyak, awak lah yang paling hebat. Berbanding dengan budak yang kita letak TOV 80 naik 85. Kan, awak dapat 85 je. Orang lain 70 boleh pergi 85. Siapa yang lebih hebat? Tapi bukan itu pengukuran dia. Pengukuran dia adalah sejauh mana awak boleh push. Kan, jadi kalau kata itu pandangan saya lah. Kan? Pandangan peribadi. Okey. Panjang lebar. Banyak betul perkongsian daripada Cikgu Rashid. Betul tu. Saya dengar satu-satu pun saya, betul logik juga Cikgu Rashid kata. Okey. Sebagai penutup lah untuk Cikgu Rashid. Apa harapan untuk bagi cikgu sendiri lah kepada murid-murid yang bakal menduduki SPM esok? Okey, untuk batch yang istimewa ni kata. Macam mana? Ada tak harapan untuk anak murid cikgu sendiri ke? Dan juga yalah semua murid-murid lain yang bakal menduduki ujian pada tahun ni. Okey, 2020. Okey, satu tips daripada saya, bukan tips lah sebenarnya, kita berkongsi lah perkongsian daripada saya. Yang pertamanya, anak-anak murid ni kena ikhlaskan hati, rendahkan diri, mohon maaf dengan kedua ibu bapa, kan, dengan guru-guru, dengan rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan sekelas. Sebab apa, kadang-kadang kita kena sedarlah kita nak berjuang. Esok kita akan berjuang. Kita akan menghadapi satu peperangan, satu tekanan yang baru dalam diri kita, bagi orang-orang yang bagi rakyat Malaysia lah. Ini adalah satu cabaran yang kalau alam persekolahan yang pertama lah, yang paling besar dalam diri. Kan? Jadi ibaratnya kita nak berperang esok. Kita nak berperang, kita tak tahu kita hidup, kita mati kan. Jadi kalau kita nak berperang, kita kena bersedia. Yang pertama, kita memang kena mohon maaf daripada ibu bapa kita dulu. Minta restu mereka. Doakan doa daripada mereka. Guru kita, kadang-kadang guru kita tak sedar. Kita ada sakit hati dia. Ada benda yang dia tak puas hati yang kita. Ada benda yang akan menyekat kita dekat situ. Sebenarnya percaya tak percayalah, tapi kita kena minta benda tu, minta semua orang ikhlas hati. InsyaAllah saya percaya semua cikgu kalau anak murid dia datang jumpa waktu macam ni, semua orang akan lepaskan. Kan, kita akan halalkan semua ilmu yang kita bagi. Kita akan doakan yang terbaik untuk anak murid kita. InsyaAllah, sebab awak nak pergi berperang esok. Ini masa awak. Okey. Lepas tu dengan rakan-rakan sebaya, kadang-kadang kita tak sedar kita ada sakit hati kawan, kadang kita orang kata dalam keadaan kita tak sedar lah kan, benda tu. Jadi kawan tu menyimpan. Jadi benda tu, itu pun antara menyebabkan kita boleh yalah macam-macam lah kan untuk menghadapi peperangan esok. Jadi kita lepaskan benda-benda macam tu. Kita tenang, kita ikhlaskan hati, kita release. Supaya kita pun tenang esok nak menjawab peperiksaan, dan kita ingat peperangan ni adalah untuk diri kita sendiri. Kan? Jadi bila kita dah minta, kita dah buat, kita dah doa, kita dah usaha, kan? Kita dah mohon maaf, kita dah cuba yang terbaik kan. Selebihnya kita tawakal je lah. Kita berserah. Bila kita dah habis berusaha, takkan kita nak pergi berperang,
Kan kita dah tahu kita nak pergi berperang, satu senjata pun kita tak bawa. Sampai pensel pun kita tak bawa, pembaris pun kita tak bawa. Lepas tu soalan tu kita biarkan kosong. Kan kita berperang tapi kita nampak musuh depan mata kita biar. Contohlah dalam istilah peperangan. Maksudnya kita dah dapat kita soalan tu, kita jawab je lah. Kita jawab sehabis baik, kita buat sehabis baik. Selebihnya tu kita bertawakal. Bukan kita serahkan soalan kosong dan kita bertawakal. Tu bukan cara dia lah. Jadi tu flow dia lah, apa yang saya nampak tadi. Last kita dah usaha, insyaAllah Tuhan akan memberikan yang selayaknya untuk apa yang kita usaha. Okay, terima kasih kepada Cikgu Rashid. Okay, saya pun terkesima mendengarnya. Macam saya sendiri saya nak exam esok ni. Okay, jadi tu je lah sedikit perkongsian lah daripada Cikgu Rashid yang merupakan guru matematik untuk batch 2020 SPM. Okay, dah jadi besarlah harapan semua cikgu-cikgu ni mengharapkan untuk yang bakal menduduki ujian esok, harap semoga korang semua dapat buat yang terbaik untuk diri korang, untuk ibu bapa korang, untuk guru-guru dan juga untuk semualah. Okay, jadi setakat tu je kongsian kita pada hari ini. Okay, Cikgu Rashid ada nak cakap apa? Tak ada? Last. Saya serahkan kepada saudara Farid lah. Tak ada lah. Terbaik, maksudnya buat sehabis baik untuk diri sendiri juga. Diri sendiri juga. Okay. Untuk diri sendiri juga sebenarnya. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi setakat tu je. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.